Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walinaftatihul majlis bi'ummi kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu tariqan ilal jannah atau kama qala. Yang membawa maksud barang siapa yang mencari jalan, yang mana jalan yang dicarinya itu membawa dia kepada ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga insyaallah. Yang saya kasihi Tuan Imam Suhaimi yang bertugas pada malam ini, barisan Tuan Imam Masjid An-Nur Batu Lapan Hulu Kintal, ahli dan kuasa Masjid An-Nur, ibu-ibu, bapa-bapa rahimakumullah. Tak lupa yang buat live pada malam ini iaitu Abang Azizan Hasan bagi page Syiar Kuliah, Cikgu Muhammad yang masukkan selalu ceramah saya dalam YouTube. Tak lupa kepada admin Masjid An-Nur yang buat live juga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pahala kepada mereka atas niat menyebarkan ilmu. Terhormati Allah, kita berhenti hari itu pada hadis 166. Ya, 166. Diriwayatkan oleh Syaikhani, yaitu Muslim, ya, riwayat Muslim dan juga daripada Abu Hurairah, ya. Apa katanya? Asri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khairu tuqaddimunaha ilaihi wa in taku siwa zalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Yang bermaksud, hendaklah bersegera kamu akan perjalanan di waktu membawa jenazah ke kubur. Maknanya tuan-tuan, janganlah kita lambat-lambatkan jenazah itu ke kubur. Jika adalah mayat yang dibawa itu mempunyai amal soleh, amal yang soleh, maka itulah kebajikan yang kamu datangkan, tuan-tuan. Kalau dia itu seorang yang soleh, dia nak segera dibawa ke kubur untuk dia berehat di kubur. Jangan kita lambat-lambatkan, tuan-tuan. Kadang-kadang, tuan-tuan, kita faham kita nak bawa jenazah ini cepat ke kubur, tetapi anaknya tak bagi. Anaknya di Amerika, anaknya di Australia, anaknya di Jepun. Anak ni kata, tunggu hingga sampai saya balik. Menyebabkan kita melambat-lambatkan proses penanaman jenazah, tuan-tuan. Kadang-kadang, tuan-tuan,
bagi hamu kita. Apa ni? Anak kata tak, aku nak berjumpa dengan jenazah bapa aku untuk kali yang terakhir. Masa hidup tak ada kawan. Masa hidup tak datang melawat pun. Dah mati baru nak melawat. It's too late, kata orang putih. Sebab itu tuan-tuan, baik permintaan anak ke, siapa ke, bagi kita kena segerakan membawa jenazah ini ke kubur tuan-tuan. Kenapa? Nanti dia akan mencela kita. Kenapa tuan-tuan? Dia rasa baik disegerakan. Apatah lagi dia seorang yang soleh, seorang yang banyak amal ibadatnya tuan-tuan. Dia mesti nak cepat berehat. Kubur dalam alam barzakh ni tuan-tuan dinamakan sebagai min riyadil jannah. Ianya ada taman-taman syurga tuan-tuan. Sebab itu dia nak disegerakan, dikebumikan dia tuan-tuan. Apatah lagi dia itu orang yang saleh. Dan jika adalah mayat itu bukan ahli kebajikan, tuan-tuan, kalau dia bukan ahli kebajikan sekalipun tuan-tuan, kita kena segera menanam. Mungkin tuan-tuan dulu dia kaki arak, dulu dia kaki judi, mungkin tuan-tuan. Tetapi kata rahmati Allah, kedua-duanya sama ada orang saleh, sama ada orang yang tidak ada kebajikan, tidak ada amalan, wajib kita tanam dengan segera tuan-tuan. Kerana apa? Kita doakan tuan-tuan, mudah-mudahan kedua-duanya itu diampunkan oleh Allah Ta'ala. Ya, orang soleh ni tentu Allah ampunkan tuan-tuan. Banyak dia punya amalan ni. Macam mana pula dengan orang yang banyak buat maksiat ustaz? Macam mana ustaz? Mestilah dia meronta-ronta, dia tak ada ustaz. Jangan bawa aku ke kubur, jangan, aku takut dengan azab kubur, aku takut dengan soalan malaikat muka dan nakir, aku takut, tolong. Tapi kewajipan kita tuan-tuan kena segera menanam jenazah itu. Baik dia orang yang soleh, baik dia orang yang tidak soleh. Ini disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ulama hadis mengatakan, amara sahabat Abu radhiyallahu anhu, Nabi memerintahkan para sahabat ayyusbi'u untuk segera bil janazah, menanam jenazah tersebut. Fa in taku salihatan fa khairun yuqaddimunaha ilaihi, sekiranya dia seorang yang saleh, maka itulah kebaikan yang kamu buat bagi dia. Innama yusri'una biha ila na'imiha wa sa'adatiha. Kalau orang yang saleh ni tuan-tuan, dia nak segera ditanam. Sebab apa? Kerana dalam kubur itu sudah tentu dilapangkan kuburnya. Apalagi tuan-tuan, dia bergembira dengan dalam kubur ni tuan-tuan, dalam liang lahat. Sebab apa? Raudatun min riyadil jannah. Kerana dalam kubur ini tuan-tuan adalah raudatun, adalah taman-taman daripada taman syurga tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, ada seorang lelaki bertanya kepada almarhum Datuk Asyaddin Al-Hafiz. Dia kata, Datuk, boleh tak saya bacakan tahlil untuk mak ayah saya yang tak lama meninggal? Kalau dia yang baca tuan-tuan, Pak Imam yang tolong bacakan tahlil. Kata almarhum Datuk Asyaddin Al-Hafiz, dia ada ikon akhirat tak? Tak. Jadi kawan, ikon akhirat apa maksud Datuk? Ada tak ikon akhirat? Apa itu ikon akhirat? Nombor dia apa dia? 24434. Ini bukan nombor ekor tuan-tuan, jangan pergi tinggal pula nombor ekor. Cantik nombor ni, cantik. Dua tu apa dia? Salat subuh. 4 tu apa dia? Salat
Empat lagi apa dia? Solat asar. Tiga apa dia? Solat maghrib. Empat apa dia? Solat isya. Kalau ada ikon akhirat ini, bacalah tahlil, insya-Allah sampai kepada mak ayah. Tapi kalau mak ayah jenis tak semayang, kata Datuk almarhum, kalau mak ayah jenis tak semayang, tak usah bacalah. Kenapa? Sia-sia. Terhormati Allah. Sebab itu Nabi bersabda, awwalu ma yuhasabu yaumul qiyamah as-salat. Pertama sekali yang Allah Ta'ala akan kira di hari akhirat itu ialah salat. Kalau salat itu saluhat, diterima tuan-tuan, maka diterima amalan-amalan yang lain. Tapi kalau salat itu tidak beres, salat itu tidak dibuat, walaupun dia banyak bersedekah, walaupun dia banyak membuat kebajikan, kalau salat itu fail, tuan-tuan, amalan-amalan yang lain Allah tak akan terima. Ini kita kena ingat, tuan-tuan. Betul terhormati Allah, orang yang soleh, yang sembahyang ni, orang yang berpuasa, orang yang berzakat, orang yang mengerjakan haji, insya-Allah dia masuk dalam keadaan gembira di alam barzakh nanti. Pasal apa? Dia solat. Pasal apa, tuan-tuan? Dia berpuasa. Pasal apa, tuan-tuan? Dia mengerjakan haji, dia berzakat dan sebagainya. Maka orang-orang macam ni, tuan-tuan, ialah orang-orang yang Allah Ta'ala berikan keampunan kepada. Tapi Ustaz, macam mana cerita tadi ni Ustaz? Kalau dia ni dalam keadaan masih buat maksiat, macam mana ni Ustaz? Kalau dia ni Ustaz, ya, masih melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah larang, macam mana Ustaz? Terhormati Allah, kita mohon, kita doakan agar Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa. Tuan-tuan, Nabi pernah menyatakan bahawasanya ada seorang perempuan daripada golongan Bani Israel. Perempuan ini dia buat kerja jahat, tuan-tuan, dia jadi pelacur. Terhormati Allah, lalu Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Macam mana tu pula Ustaz? Pasal apa Allah Ta'ala ampunkan dosa dia? Kerana pada satu hari dia pergi ke telaga dan dia lihat ada seekor anjing kalbun yalhas, menjelitkan lidahnya kerana terlalu dahaga. Apa perempuan ni buat, tuan-tuan? Dia ambil kasut dia, ditanggalkan kasut dia, dicedok air telaga itu, diberikan kepada anjing ini minum. Anjing ini minum hingga hilang dahaga dia, maka Allah masukkan dia ke dalam syurga. Jangan Ustaz, hadis ini hadis sahih. Jangan Ustaz, seorang perempuan lacur, seorang perempuan jahat boleh masuk syurga. Itu adalah iradah minallahi ta'ala. Diampunkan kerana apa? Kerana memberi anjing minum. Tapi lepas ini, tuan-tuan, janganlah kita buat kopi itu lagi. Tak apa, walaupun banyak dosa, yang penting bagi anjing minum. Ada 10 ekor anjing, 10 kita bagi minum. Jangan. Ini adalah Al-Mukhtar, adalah orang yang Allah pilih untuk mengampunkan dosanya, lalu dimasukkan dia ke dalam syurga. Adapun kita ni, tuan-tuan, kena terus melakukan ibadat. Jangan kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kena ingat, yang perempuan ini Allah pilih dia, tuan-tuan. Sebab di akhirat nanti, tuan-tuan, Allah pilih seseorang
dengan kebajikan yang dia buat, walaupun kepada seekor haiwan Allah masukkan ke dalam syurga. Tapi kita tuan-tuan jangan buat maksiat. Ini solat, mengaji, baca Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi tuan-tuan ya, buat benda-benda yang baik, insya-Allah syurgalah tempatnya. Baik, terhormati Allah. Kita baca pula ya hadis yang ke-167. Ismullahil A'zam alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta da'watul Yunus bin Matta. Terhormati Allah ya. Hadis ini diriwayatkan dalam kitab Sahih Imam Tirmizi dan juga Imam Ibnu Majah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa dia katanya tuan-tuan? Adapun nama Allah yang Maha Besar itu ialah yang mana dibuat berdoa dengan dia perkenankannya. Tuan-tuan, Allahumma, sebut nama Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma, dan bila kita sebut perkataan Allah yang besar namanya itu, Allah yang Maha Besar, Allahumma, Allahumma, Allah, maka doa itu idza du'iya bihi ajaba, maka ianya akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terhormati Allah. Ada orang kata kat saya, ustaz, saya berdoa banyak kali dah ustaz, tapi dah juga kaya raya ustaz, makan roti kaya sesaja. Dan tuan, ada orang yang Allah makbulkan doanya dengan segera, bisur'atil ijabah. Ada orang macam tu tuan-tuan. Siapa dia tuan-tuan? Orang yang Allah Ta'ala makbulkan doanya dengan segera, iaitulah para awliya Allah, para wali. Tapi ada orang tuan-tuan yang Allah lambatkan doa dia. Allahu Rabbi, kenapa pula ustaz kau itu? Kenapa Allah lambatkan doa dia ini? Kerana mungkin dia minta sesuatu yang Allah tak akan bagi. Sebab apa tuan-tuan? Allah bagi di mana? Allah bagi di akhirat nanti. Kerana doa dia itu tuan-tuan tidak kena dengan permintaan dia, maka Allah lambatkan. Allah kadang-kadang tak bagi langsung tuan-tuan. Bila dia bagi? Dalam syurga Allah nanti. Sebab itu tuan-tuan, sebagai seorang hamba Allah, kita kena sabar an-nasbir. Kita kena sabar dan kita jangan bersangka buruk dengan Allah. Macam cerita ni tuan-tuan ya, seorang imam ni tuan-tuan, dia ni adalah yang menjaga masjid. Dia menjaga masjid tuan-tuan. Kemudian dia selalu datang awal, qiyamul lail, ya, subuh, solat, dia jadi imam. Tapi terhormati Allah, dia merasakan macam seolah-olah dia masih belum kaya raya lagi. Ya Allah tak bagi tu. Akhirnya tuan-tuan, dia diziarahi oleh seorang padri Kristian. Padri Kristian ni dia tengok naik kereta mewah BMW, bukan jalan-jalan lah, cerita-cerita di Mesir. Dan padri ni tuan-tuan pakai pula salib daripada emas, jubahnya daripada sutera. Maknanya apa tuan-tuan? Pak Imam ni tengok, dia kata, ini aku rasa tapi ni aku punya jubah pun bertampung-tampung, dia ni hebat, kaya, banyak duit. Akhirnya kata Pak Imam ni kepada kawan dia padri ni, dia kata, cerita apa rasa kamu? Oh, kata dia begini, di gereja aku di luar itu ada wishing well.
di mana orang membayar nazar. Tapi telaga tu yang kecil sekali tu untuk orang balik bayar nazar. Yang luar tu besar, yang dalam tu kecil. So siapa yang pekor tangannya balik tak masuk miss, itu itu gereja pula. Tapi yang luar tu tak masuk, itu padri punya. Oh apa itu ya? Okey, tak apa. Aku ambil nasihat kau, tuan-tuan. Imam ni kisah nanti mendapat satu cerita kontroversi di Mesir. Seolah-olah memperolok-olokkan dua orang Pak Imam. Jadi Pak Imam ni buat, tuan-tuan, dia buka tabung-tabung Jumaat, dia buka tabung-tabung rumah ni, diraupnya, tuan-tuan, dibaling ke atas. Kalau naik ke langit, itu Allah punya. Tapi kalau jatuh balik, itu Pak Imam punya. Tuan-tuan, AJK jangan buat begitu. Ya, balik ke atas, jatuh balik, maka aku punya lah. Jangan datang AJK, jangan buat apa itu. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, apabila kita berdoa, apabila dibuat memohon dengan dia diberi, iaitu antaranya doa Yunus bin Matta, doa Nabi Allah Yunus alaihi salam. Apa dia? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata mati Allah, apabila Nabi Yunus alaihissalam berada dalam perut ikan nun, atau kita katakan sebagai perut ikan paus tadi, tak putus-putus Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin. Lalu Allah makbulkan doa dia, selamat dia daripada dalam perut ikan paus ini. Ini antara doa yang Allah makbulkan, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, selalu kita buat salat sunat taubat. Pada rakaat yang kedua itu ada dibaca benda ni, la ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan Engkau, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku ini adalah orang-orang yang menzalimi diriku dengan dosa-dosaku, ya Allah, ampunkan dosaku, ya Allah. Seorang lelaki pernah bertanya dengan seorang ustazah. Dia kata, ustazah, saya pernah terlanjur dengan seorang awet masa zaman remaja dulu, masa zaman gila-gila remaja. Ustazah, awet tu pula accident, mati dalam satu accident. Saya rasa saya tak boleh nak ta'ala, ustazah, saya mesti cerita pada seseorang. Ustazah, boleh tak saya cerita pada isteri saya? Ustazah ni kata jangan. Tak, saya tak boleh tanggung susu ustazah. Saya rasa dalam hati saya ni dah rasa macam perit sangat. Saya tak boleh tanggung dah. Saya kena cerita pada isteri. Ustazah ni kata jangan. Kenapa pula ustazah? Nanti zalat anha hubbuha, akan hilang rasa hormat, rasa cinta kepada kamu. Dia kata ustazah, tak boleh, jangan cerita. Kalau kamu cerita nanti, bila kamu minta isteri pancur kopi, isteri kata apa dia? Pancur dah sendiri, bodoh. Dah hilang cinta, dah hilang rasa hormat dia. Sebab itu jangan cerita, kata ustazah. Okey ustazah, kalau begitu boleh tak saya cerita kepada member baik saya? Member baik pun jangan. Takut member baik ni pun tak boleh simpan rahsia. Ya, mungkin kita rasa lega dah ceritakan kepada dia, kemudian kita minta kepada dia rahsia tau. Ini antara aku dengan kau ni. Okey. I feed my mouth, contoh. Besok 100 orang tahu, tak tahu.
dia tidak boleh menyimpan rahsia. Habis tu ustazah, saya nak cerita kepada siapa? Ni ustazah ni kata, ceritalah kepada Allah. Dalam qiyamul lail ni tuan-tuan, dalam qiyamul lail ada salat sunat taubat. Pada rakaat kedua ni tuan-tuan, menangislah sungguh-sungguh. Menangis tuan-tuan dengan tangisan air mata. Sayyidina Umar mengatakan setitis air mata itu menghapuskan api neraka. Suatu yang terakhir ni tuan-tuan, kita kata la ilaha illa inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa inni kuntu minal zalimin. Tuhan dan kata, ya Allah, sesungguhnya aku banyak melakukan dosa, ya Allah. Aku pernah mabuk, ya Allah. Aku pernah berjudi, ya Allah. Aku pernah berzina, ya Allah. Aku pernah melakukan benda-benda yang syirik, ya Allah. Mengadu kepada Allah, dan Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa kita. Kata ustazah itu, innallaha ghafurur rahim. Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Pengasih dan Penyayang. Tak payah cerita dalam Facebook, tak payah cerita dalam Instagram. Kita kutuk isteri kita dalam Facebook. Bini aku ni dah bangun tinggi hari, masak pun tidak, ada harap tut dekat 100,000 like. Orang pun komen, oh itulah ceraikan aja. Tuan-tuan, ingat elok kita membuka aib isteri kita dalam Facebook, dalam Instagram. Adalah lebih baik tuan-tuan kita tidak membukakan aib itu. Pasal apa tuan-tuan? Kerana itu dikatakan sebagai riba ataupun mengumumkan. Rahmati Allah, sebab itu janganlah kita ceritakan keburukan isteri-isteri kita ni. Ya, banyak pula isteri-isteri. Ya, jangan cerita keburukan isteri tuan-tuan. Sebaliknya tuan-tuan, ya, hendaklah nasihat mereka. Ud'u ila sabilik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Apa dia? Ajaklah mereka ini, isteri ini, apa dia tuan-tuan? Dengan hikmah. Ajaklah mereka dengan hikmah, yakni dengan bijaksana. Nasihat mereka, abang tengok, awak ni masak pun tidak, abang tengok, awak ni mengemas rumah pun tidak, abang tengok. Kenapa jadi macam ni? Kata seorang suami dia kena penyapa. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Kamu adalah pemimpin dan kamu bertanggungjawab di atas kepimpinan yang kamu. Apa salah tuan-tuan? Tak payah kita jerit tengah orang ramai depan mak bapak dia. Kita marah-marah dia, awak ni kan memang jenis isteri yang derhaka, awak ni kan awak. Mak bapak ni pun tercengang, apa hal? Tapi panggil dia tuan-tuan secara privately. Sudah kita bagi tahu dekat dia, abang tengok awak ni bangun tinggi hari, masuk pun tidak, mengemai rumah pun tidak, tuan-tuan, mudah-mudahan dia berubah. Habis tu ustaz, kalau dia tak berubah macam mana ustaz? Ini yang besok tuan-tuan, ada seorang lelaki yang dipukul oleh isteri dia ketika tengah rukuk. Tengah rukuk kan? Pada mak pukul tang kepala. Dia tengah rukuk. Suami ni punya marah, hampir terhenti solat dia. Suami ni kata, jom kita jumpa dengan pegawai suluk. Awak ni sudah melampau, awak dah melampau. Suami bawa pergi jumpa pegawai suluk. Pegawai suluk ni tak bukan yang pegang lampu suluk tu, tidak. Yang mendamaikan kedua-dua.
Sampai di pejabat pegawai sulung ni, dia kata, tuan, nasihat sikit, isteri saya ni derhaka lah. Adakah patut masa saya rukuk, dipukulnya saya dengan objek keras? Puan hajar betul ni. Kata pegawai sulung tu, tuan keluar dulu. Dekat sejam pegawai sulung ni nasihatkan isteri. Puan tahu tak benda ini satu dosa besar. Puan boleh dicas sebagai derhaka ni puan. Pukul suami tengah rukuk ni, ini satu dosa besar. Sejam dia bagi tausiah. Habis kata isteri ni, dah habis dah? Udah habis dah? Dengar saya pula nak cakap. Dia kata suami saya ni kaki pukul. Mentang-mentang lah bekas adik silat seni gayung. Salah sikit pang ni tampornya. Salah sikit berdepuk di tumbuknya buat saya. Nyaris tak lupa anak yang pertama. Kata pegawai sulung, apa itu kan? Bila suami tu masuk balik tuan-tuan, pegawai sulung ni pun kata, tak sangka tuan pun seorang kaki pukul. Isteri saya ada pang, saya bagi. Beginilah tuan, kata pegawai sulung. Lain kali kalau nak semayang, pakai helmet siap-siap for protection. Pasal apa? Bila kena pukul, ada helmet, jadi tak adalah membawa kepada mudarat. Tuan, ini di antara cerita yang diceritakan kepada saya oleh pakar motivasi. Sebab itu tentara mati Allah, siapa yang pernah buat dosa, dulu pernah berjudi, dulu pernah minum todi. Saya tanya tuan-tuan, tahun 80-an, 81, bila pergi masuk kampung wayang di Kutung tu, dia ada satu iklan. Iklan tu berbunyi dalam bahasa Tamil, tuan-tuan, Guinness tahu nala yakin nala de. Faham ke tu? Guinness tahu memang sedap, memang bau. Bila buka dia botol, tutupnya tuan-tuan, keluar kuih. Kita rasa, ya Allah, rasa nak minum todi ni. Jangan tuan-tuan, bila minum todi, terbaring tepi longkang. Sebab arak itu adalah haram, judi itu adalah haram. Ijtanibu min sab'i mubiqat, jauhilah kamu daripada 7 dosa besar. Antaranya ialah arak dan judi. Boleh bertanya, siapa yang Allah bagi hidayah tu, jagalah hidayah. Kita tanya, hidayah ni takkan dapat tuan-tuan illa min kasbi. Hidayah ni tuan-tuan mesti kita cari. Ni yang datang malam ni semua ada hidayah, dapat hidayah Allah yang benar. Tanya, kena cari hidayah ni tuan-tuan. Tak boleh kita duduk depan mereka. Bila jiran lalu lalang tuan-tuan, jiran tanya, tunggu siapa tu? Tunggu hidayah. Itu bukan hidayah Allah, itu hidayah janda anak dua. Itu bukan hidayah. Hidayah mesti bil kasbi, mesti kita cari hidayah tu. Macam mana nak cari hidayah? Yang datang malam ini, dengar ustaz punya pengajian, dengar ustaz punya tafsir. Kita tanya, yang kedua rukun dia apa tuan-tuan? Dan hidayah ini mestilah kita jaga sungguh-sungguh. Bila dapat hidayah ni tuan-tuan, jangan sekali-kali kita kembali berbuat maksiat. Jangan. Itulah hadis Nabi menyatakan, al-kagisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Siapa itu orang yang cerdik? Orang yang cerdik ini selalu muhasabah diri. Macam Datuk Malik Noor tuan-tuan, dia kata satu hari dia duduk dekat penthouse. Penthouse ni bukan murah tuan-tuan, harganya dekat 1 juta. Dia kata satu hari dia dengar azan, sayu Allah
kita masa itu dia terasa menusuk dalam jiwa dia, akhirnya Allah berikan dia hidayah. Dia pernah menjadi Mr. Asia bahkan selama 3 kali atau 5 kali berturut-turut johan bina badan. Dan tentara mati Allah, bina badan itu hanya memakai sepeda dia. Lepas tu kata dia, I must stop now. Aku mesti berhenti sekarang. Di tengah puncak kecemerlangan, kegembiraan ni, dia mesti stop. Pasal apa? Aku tak boleh memperagakan badan aku hanya dengan memakai seluar dalam. Kalau orang lelaki tengok, boleh tahan lagi. Audiens dia termasuk orang perempuan. Orang perempuan tengok, tutup dengan mata, tapi tutup dengan tapak tangan, tapi besar juga ruang dia. Gagahnya, perkas otot-ototnya. Tu belum lagi pondan. Kalau pondan tengok, gigit jahat. Lagi tak tahu. Baik itu tuan-tuan, dia kata aku mesti stop. Wa amila lima ba'dal maut, dan mulalah tuan-tuan kita buat amalan selepas mati. Dan Nabi sabda lagi, wal ajizu, orang yang bodoh itu siapa dia? Man ittaba'a hawahu, yang mengikut hawa nafsu dia. Dalam masa yang sama, at the same time, wa tamanna 'ala Allah, dia berharap Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa dia. Bagaimana Allah nak ampunkan dosa dia, tuan? Pada masa sama masih melakukan dosa tersebut, Allah tak akan ampunkan. Kecuali kita bertaubat. Ni yang disebut tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Boleh tanya? Mudah-mudahan yang datang malam ni sebagai seorang lelaki berdoa, didengar oleh semua. Allahumma ja'alni minal qadim. Ya Allah, kata lelaki itu, jadikan aku daripada golongan yang sedikit. Selesai lelaki itu berdoa, Sayyidina Umar jumpa dia, tanya, kenapa kamu minta agar dijadikan aku daripada golongan yang sedikit? Lalu lelaki itu bagi tahu, wahai Umar, tidak kamu tahu wa qalilan ma tashkurun, firman Allah, hanya sedikit saja yang masuk surga, hanya sedikit saja yang bersyukur, yang Allah masukkan ke dalam surga, banyaknya tidak bersyukur. Itulah dianya. Akhirnya tuan-tuan, Sayyidina Umar yang dengar kata-kata doa lelaki ini, dia terbayang, dia menangis. Pasal apa tuan-tuan? Benar doa lelaki ini. Sebab itu kata Nabi Allah, yang hamil tak datang. Waliyahillah. Yang hamil tak datang ni mana? Ni yang sikit ni masuk syurga ni tuan-tuan. Saya doakan yang sikit tuan-tuan ni lah yang akan masuk syurga Allah. Bersyukur kita menjadi orang yang sedikit. Ramainya duduk di mana? Dalam neraka kan. Waliyahillah tuan-tuan. Kita bukan nak bersatu buruk, kita mendoakan mereka semua masuk syurga. Tapi kalau tak datang mengaji ni tuan-tuan, ini lelaki ni doa, Allahumma ja'alni minal qalil, ya Allah, jadikan aku daripada golongan yang sedikit. Macam apa? Yang sedikit ni masuk syurga tuan-tuan. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mari sama-sama tuan-tuan kita berdoa kepada Allah SWT. Bukan kuasa menjalankan kita masih syurga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita daripada orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal muslimin wal mu'minin wal muqinin, minal mustaghfirin, minal muqimin as-salat, minal syuhada'i was salihin, wa hasuna ulaika rafiqa ya rabbal alamin. Allahumma irfa'na al-bala' wal waba' wal wala'
Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatkan kami daripada bala bencana-Mu ya Allah. Walaupun ada di antara kami masih melakukan maksiat kepada-Mu ya Allah, tapi jangan Kau umumkan bala itu ke atas kami. Kerana kami orang yang salat, yang rukuk dan sujud kepada-Mu ya Allah. Hindarilah kami daripada bala bencana-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asril insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.